Okey kelas, kali ini cikgu akan membimbing murid untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor bulat dan operasi. Ya, operasi yang terlibat adalah tambah, tolak, darab dan bahagi, ataupun melibatkan gabungan, ya, operasi bergabung. Baiklah. Cikgu ingin beritahu kepada murid-murid bahawa teknik yang cikgu akan perkenalkan ini dan gunakan adalah blue fish balls. Kenapa? Sebab dia blue fish balls ini adalah sangat tersusun. Bagi cikgu, dia boleh membantu kamu untuk menjadi lebih fokus dan tidak akan cincai. Kamu akan melakukannya dengan sangat teratur, tersusun, dan akhirnya kamu akan mendapat jawapan yang logik, yang kritis, dan kamu boleh buktikan jawapan kamu betul atau salah. Baiklah, mari kita mulakan dengan soalan yang pertama yang mana cikgu telah ambil dari buku teks kamu semua. Jadi kita akan cuba mulakan dengan soalan yang pertama. Baiklah, apakah langkah yang pertama untuk blue fish balls? Ingat baik-baik, langkah yang pertama adalah blue. Apa itu blue? Baca laju, ya. Ini adalah baca laju. Selaju yang kamu boleh. Baca laju selaju yang kamu boleh. Itu ikut kemampuan kamu dalam membaca. Jadi kalau kamu tidak boleh membaca, memang sukar untuk kamu menyelesaikan masalah. Jadi ingat, membaca itu sangat penting. Jadi bila blue, kamu tak perlu mau cari apa operasi dia. Kamu tak perlu selesaikan. Kamu hanya perlu baca laju dan cari apakah cerita dia. Apa yang sedang diceritakan, itu sahaja. Kamu hanya perlu cari apa. Supaya kamu tidak akan lari daripada penyelesaian masalah ni. Kamu akan fokus kepada apa yang kamu perlu selesaikan. Ingat itu. Baiklah, mari kita baca laju. Selaju yang boleh, ya. Jadual menunjukkan dengan penduduk di luar negeri tahun 2013 itu dinyatakan jawaban 60 juta. Boleh apa Kuala Lumpur, Sabah. Pastikan semua soalan itu kamu baca. Maksudnya dari awal hingga akhir kamu baca begitu sahaja dan dapatkan apa yang dia ceritakan. Dia ceritakan apa? Tentang penduduk. Betul atau tidak? Penduduk di mana? Kuala Lumpur dan Sabah. Ingat, itu yang kita harus tahu. Kita harus tahu itu. Baca laju untuk mengetahui apa cerita tentang penduduk. Dia bukan cerita tentang anjing. Dia bukan cerita tentang benda lain. Dia hanya cerita tentang penduduk. Ingat itu. Fokus dengan itu. Dan dia bukan cerita tentang orang Sarawak. Dia bukan cerita tentang orang di negara luar. Dia cerita hanya untuk KL, Kuala Lumpur dan Sabah. Ingat itu. Fokus. Dan kemudian itu, fishball. Fishball ini apa pula? Dia ada langkah demi langkah demi langkah. Kenapa? Sebab fishball ini harus hati-hati. Kamu harus faham betul-betul. F adalah faham. Fahamkan betul-betul. Jadi langkah yang pertama di dalam fishball adalah langkah pertama, baca ayat demi ayat. Tetapi jangan lupa, bila kamu baca bukannya jadual menunjukkan bilangan penduduk di 2 buah negeri pada tahun 2013. Lepas itu sambung baca, tidak. Baca ayat pertama terlebih dahulu. Baca ayat pertama terlebih dahulu. Ingat itu. Baca ayat pertama terlebih dahulu dan fahamkan. Fahamkan. Ingat itu, fahamkan. Penting itu, fahamkan, ya. Okey, baca ayat pertama terlebih dahulu. Perlahan-lahan, bukan laju seperti tadi. Perlahan-lahan supaya kamu boleh faham. Fokus. Apa kaitan dia dengan Kuala Lumpur? Kamu kan sudah tahu bahawa di blue tadi, dia berkaitan dengan penduduk Kuala Lumpur dan Sabah. Jadi apa kaitannya nanti ayat pertama tu, ya? Jadual menunjukkan bilangan penduduk di 2 buah negeri pada tahun 2013. Tahun 2013 di 2 buah negeri. Dan negeri itu adalah apa? Nah, dalam bahagian ini, kamu terus pergi
negeri itu. Sebab dia cerita tentang 2 buah negeri kan. Jangan pergi soalan jangan pergi ayat yang seterusnya. Pergi 2 buah. Lukis. L. Lukis. Baiklah, apa mau dilukis? Kita lukis sekarang ya. Lukis segi 4. Siapa lebih banyak? Cuba cek dulu, semak siapa lebih banyak. Mesti mau cek fokus, logik, kritis. Kritis kena kritis di sana. Tengok betul-betul, fahamkan siapa lebih banyak. Sabah lebih banyak sebab dia 3 juta. Okey, Sabah lebih panjang dia punya segi 4. Okey. Ni Sabah. Jangan guna Sabah. S sudah cukup. Kemudian ini 1 juta lebih ni dia setengah. Dia boleh sampai setengah kah? Setengah kah dia ni? Separuh kah dia daripada Sabah tu? Kena kritis, fikirkan. Semua mesti mau kena fikir begitu, fahamkan. Oh, dia separuh. Kalau dia tambah lagi dia sudah jadi 3,400 3,460,000. Lebih. Jadi maksudnya dia lebih dari setengah. Okey, jadi si Kuala Lumpur dia lebih begitulah sikit ya. Ini KL. Jadi di sini 1,732. Si KL. Ini pula 3,428,000. Lebih banyak. Okey. Nah, sekarang sudah lukis. Apa langkah seterusnya? Sekarang kamu sudah faham bahawa 2 buah negeri itu ada penduduk dia dan lebih ramai penduduk di Sabah. Sudah faham. Sekarang teruskan pergi ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Ayat kedua. Ingat ya, ayat kedua. Ayat kedua. Ayat kedua baca perlahan-lahan lagi sekali. Hitung. Keluar perkataan hitung. Asal hitung itu memang perlu diselesaikan. Garis. Ini mesti mau digaris. Garis. Hitung. Kenapa hitung? So, kamu perlu selesai itu. Asal ada perkataan hitung, maksudnya selesaikan. Baiklah, mari kita garis. Sebab itu adalah masalah yang perlu diselesaikan. Hitung jumlah penduduk di buah negeri itu. Okey, jangan pergi ayat seterusnya. Hitung jumlah dulu. Hitung jumlah. Hitung jumlah. Hitung jumlah. Maksudnya jumlah itulah yang mau dicari. Jumlah telinga gajah. Ingat, telinga gajah. Jumlah ataupun ini adalah simbol untuk jumlah. Ataupun kalau kamu tidak mau juga tulis jumlah pun boleh. Jumlah, maksud jumlah tu apa? 2 buah jumlah. Maksudnya kau tahu sudah. Asal mau cari jumlah tu, bolehlah sudah cari. Betul? Apa mau buat? Mau tambahkan? Jadi otomatik kamu boleh selesaikan di sini ya. Sebab kamu sudah terfikir bahawa asal cari jumlah tu itu adalah menambah kedua-duanya. Okey. Tambah. Okey. Kemudian selesai sudah. Ini untuk jumlah. Betul? Tetapi sudah kamu dapat jumlah kan? Sudah dapat. Tapi masalahnya ada lagi arahan terakhir yang perlu diselesaikan. Garis juga itu. Nyatakan jawapan dalam perpuluhan juta. Nah, perpuluhan juta. Nah, jadi dia mau jawapan dalam perpuluhan juta. Okey? Jadi ini yang mau diselesaikan, betul? Dalam perpuluhan juta. Perpuluhan juta. Ingat, ini yang mau diselesaikan. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Ini selesaikan. Maksudnya, apa yang mau diselesaikan? Itu jumlah yang kamu sudah cari itu. Perlu ditulis di dalam bentuk perpuluhan juta. Jadi, apa yang cikgu sudah perkenalkan hari itu adalah 7 jari. Ya, 7 jari. Jadi, letakkan nombor itu, titik di sini. Ingat ya? Cikgu sudah ajar hari itu tentang 7 jari. Jadi tulis 5, 1, 6, sifar, 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 sifar. Titik di mana? Sana. Jadi jawapan adalah. Baiklah, jawapan bagi soalan ini adalah, bila kita tengok, 5
juta. Ya. 5,16 juta. Jadi inilah jawapannya. Baiklah, sekarang kita harus tahu S itu maksud dia apa tadi? S itu adalah untuk selesaikan dan yang kedua semak. Jadi macam mana kita mau menyemak? Kita akan menyemak dengan cara bercerita. Kita ceritakan semula apa yang telah berlaku pada gambar raja yang kita lukis ya. Baiklah, kita mulakan cerita kita. Okey, ada cerita ini adalah mengenai penduduk di dua buah negeri iaitu Sabah dan Kuala Lumpur, di mana Sabah lebih ramai penduduk iaitu 3,428,000, betul. Dan kemudian Kuala Lumpur punya hanya 1,732,000, betul. Bila tengok ya, betul. Kemudian saya harus cari apa? Jumlah. Baiklah, bila cari jumlah tambah. Jadi bila saya tambah, ini 8 tambah 2, 10, tangan 1, 6, ini 11, tangan 1, jadi inilah 5, betul. Okey, jadi selepas tu, jawapan mesti dalam perpuluhan juta, jadi saya harus tukar guna 7 jari, letaklah titik puluhan di sana, dapatlah 5,16 juta. Jadi jawapan saya betul. Jadi ini adalah teknik blue fishballs, di mana kita akan dapat membuktikan jawapan kita apakah ianya betul ataupun tidak, dan kita akan menjadi lebih berhati-hati. Kenapa? Sebab kita akan membuat semakan yang terperinci melalui penceritaan. Jadi inilah dia soalan yang pertama. Dia memang cerita tentang apa? Jus. Apple dan orange. Biasanya kalau jus dalam botol atau kotak. Jadi fokus dia dalam botol. Okey. Sekarang kita baca ayat pertama. Langkah seterusnya dalam fishbowl. Baca ayat pertama. Kilang P mengeluarkan 1,4 juta botol jus orange dan jus apple. 1,4 juta botol jus orange dan jus apple. Berapa jus orange? Berapa jus apple? Tak tahu. Tapi jumlah dia, yes, jumlah. Keluar perkataan jumlah. Kenapa? Sebab kita tahu bahawa bilangan itu untuk kedua-duanya sekali. Begitulah cara kita membaca ayat pertama. Sambil kita baca, kita tanya diri sendiri. Sambil kita baca, kita bersoal jawab pada diri sendiri. Jadi, kita harus pertama sekali tukar 1,4 juta kepada apa? Itu langkah pertama. Langkah seterusnya kan? Tukar dia dulu. Macam mana menukar? 7 jari. Sekali lagi 7 jari. Letak sana 1, 4, sifar, dan nombor itu adalah sama dengan 1,400,000. Okey. Baiklah, untuk apa? Jus orange. Jadi lukis segi 4. Segi 4, satu segi 4 sahaja. Kenapa satu segi 4? Sebab jumlah tu untuk satu segi 4. Dia tak nyatakan berapa apple. Jadi kita tak tahu siapa lebih banyak, siapa lebih sedikit. Tidak tahu. Jadi kita letak je lah. Bukannya sama, dia tidak ada nyatakan dalam ayat pertama sama. Lebih kecil pun tiada, kurang pun tiada. Kita letaklah. Ini kecil, ini besar. Tak tahu siapa punya kecil, siapa punya besar. Kita teruskan kepada ayat yang kedua. Bilangan botol jus orange adalah 36740. Bilangan botol, baca lagi sekali sebab tak faham. Bilangan botol jus orange ialah, mana si orange? 36,740 botol. Kalau, kena logika, jadi mulalah kau berfikir kritis. Kalaulah si orange sama dengan 36,740, jadi rasa-rasanya kalau dia 1,040,000, ini lebih dia pun 40,000 sudah. Ini orange 36,000, dia kurang lagi dari 40,000. Betul atau tidak? Jadi bermaksud yang si apple itu lagilah 1 juta kan? Jadi dia lebih banyak. Jadi kalau begitu, siapa yang kurang? Si orange. Siapa yang banyak? Si apple. Nah,
O, oren. Ya. Dan I itu siapa? Apple. Begitu. Jadi, oren hanya 36.740. Jadi, ini tidak tahu berapa. Boleh cari kah? Sebab jumlah dia semua 1.400. Boleh cari? Oh, boleh bah. Kalau mau cari sebahagian, sebab sudah dapat, jumlah dia 22 pun sudah ada. Kalau mau cari I, apa operasi? Yes, tolak. Jadi kamu boleh selesaikan tolak walaupun kamu belum lagi baca ayat yang ketiga. Jangan sibuk dengan ayat ketiga dulu. Teruskan, selesaikan. 1.000. 1.400.000. Tolak dengan 36.000. 36.740. Salah. Bukannya 36.740. Bukannya 300.000. Okey, tolak. Jadi kena biasalah meminjam kan? Kamu cakap meminjam sana. Ini akan jadi apa? 9, 9, 9, 10. Okey, 10, 4, 6, 9, 7, 2, 9, 6, 3, 9, 3, 6. Maksudnya cikgu sedang tolak tu. 10 tolak 4, 6. 9 tolak 7, 2. 9 tolak dengan 6, 3. 9 tolak 3 pula 6. Dan 3 turun, 1 pun turun. Okay. Nah, jadi berapalah si I itu? Nampak di sini, ini I kan? Masukkan di sana. 1, 3, 6, 3, 2, 6. Jadi maksudnya banyak sangatlah si I ini. Sampai 1 juta. Ya? Sampai 1 juta. 1.363.260. Okey. Sekarang sudah selesai sampai sana. Kita pergi kepada ayat yang ketiga. Kira bilangan botol jus apple yang dihasilkan. Sekali lagi, kira. Asal ada perkataan kira. Macam hitung juga tadi. Apa membuat garis. Kira bilangan botol jus apple. Apple. Bulat apple. Telinga gajah dia apa? Telinga gajah penting ya. Apple. Jadi yang kau tulis di sini apa? Apple. Jangan kau tulis oren kah apakah. Tulis apple sahaja. 1.360.3.260. Selesai. Sekarang mari kita semak. Lihat gambar raja yang kamu lukis. Lihat gambar raja tu. Oh, kamu pun mula bercerita. Ada 2 jus, iaitu oren dan apple. Dan oren hanya 36.740. Sedangkan jumlah dia semua adalah 1.400.000. Sangat banyak. Tapi dia hanya ada 36.740 sahaja. Tidak sampai pun 100.000. Jadi, apple yang sangat banyak. Jadi kalau mau dapatkan apple, saya tolak. Jadi bila saya tolak, tengok penolakan saya betul ke tidak. Okey, sifar. Okey, 10 tolak 4, 6. 9 tolak 7, 2. 9 tolak 6, 3. 9 tolak 3, 6. 3, 1. Okey, betul. Sini pun sudah betul. Dan yang saya mau cari pun betul. Sebab dia suruh sana cari kira bilangan botol apple. Jadi betul. Jawapan saya pun sudah betul. Yes. Jawapan saya betul. Okey, jadi itulah cara untuk menjawab soalan penyelesaian masalah menggunakan blue fishbowl. Baiklah murid-murid, cikgu mahu untuk 4 soalan yang terakhir ini kamu akan jawab hari ini. Jawab dalam buku latihan kamu. Salin soalan ini, 4 soalan ini, kemudian jawab. Tulis jawapan kamu dengan langkah kerja. Pastikan kamu menggunakan teknik blue fishbowls. Sekiranya kamu tidak ada teknik yang lain. Kepada kamu yang ada teknik lain untuk menyelesaikan soalan ini, teruskan menggunakan teknik yang kamu rasa kamu boleh gunakan. Dan kamu yakin dengan teknik kamu untuk menyelesaikan masalah ini.
Jadi, cikgu berikan kepada kamu masa untuk menyelesaikan masalah ini, dan kepada sesiapa sahaja murid yang tidak boleh menggunakan apa-apa teknik, dia langsung tak ada idea, hubungi cikgu melalui melalui WhatsApp ya, supaya kamu boleh selesaikan masalah yang ada di sini, 4 soalan ini. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Semoga kamu semua boleh selesaikan masalah yang ada ini dan menjawab soalan ini ya. Okey, jumpa lagi.